Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bil Islam dinan rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi min sultanir rajim min syaitanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. InsyaAllah kita lanjut pada alamat tanda. Ada 4 perkara yang disebut di sini sebagai alamat, yang mana susulan daripada alamat itu melihatkan kepada hal atau sikap seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini berkaitan dengan amal ibadah kita sendiri. Yang pertama, bergantung kepada nafsu adalah antara tanda kecelakaan. Orang beramal juga, tapi amalan didorong oleh nafsu, dibuat oleh nafsu, semata-mata kepada kekayaan, nak kemuliaan, nak cari karamah, nak cari pangkat, nak cari puja-puji. Nanti kita masuk dalam bab orang beramal, tapi beramal di sini bergantung dengan nafsu. Yang kita sebut tujuan dia tadi itu adalah tujuan nafsu. Seumpama kita baca ayat-ayat yang tertentu karena Allah bersedih, bukan karena Allah, bukan karena pendekatan kepada Allah, bukan karena kita nak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kerana kepentingan duniawi. Ini yang dikatakan tadi bergantung kepada nafsu adalah tanda kecelakaan. Maknanya tak sampailah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bergantung kepada amalan adalah antara tanda tidakkah dengan kegelinciran. Orang beramal ibadah dengan amalan, bergantung beramalan ini antaranya faham Mu'tazilah. Contohnya dia kata kalau kita sembahyang ni kita kena senang. Betul. Orang beramal ibadah ni mesti kena senang. Ya. Orang tak buat ibadat tu susah. Itu tak boleh. Ini faham Mu'tazilah. Maknanya bergantung pada amalan semata-mata dengan melihat serta menuntut hak kepada amalan yang dia buat itu. Dia nak lihat apa ganjaran balasan yang baik Tuhan nak bagi dia. Jadi orang ni bila kena ujian dia susah. Bila datang ujian balak dekat dia tak boleh tangguh. Mula dia berhubungan dengan amalan dia. Aku dah sembahyang pun susah. Aku lupa amal ibadat pun sakit. Aku dah baca Quran banyak pun adik-adik keluarga aku jadi masalah. Nah ini dia antara orang yang bergantung dengan amalan. Contohnya salah. Yang ketiga, bergantung kepada karamah dan hal adalah antara tanda tidak bersahabat orang yang hebat. Orang yang hebat ni orang yang arifin. Lagi yang hebat di sini orang yang masuk dalam kumpulan arifin. Yani mereka yang dapat mengenali Allah, mengenali keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat dirasai kebesaran Allah. Dia boleh rasa kewujudan, kebesaran, kemurahan, kecintaan, kesayangan Allah SWT. Dia boleh rasa. Tapi tidak panggil arifin di sini disebut orang yang hebat. Jadi apabila bergantung pada karamah, karamah itu kawan-kawan yang mencari adat. Bila dia buat ibadat, dia nak lihat apakah dia dapat kelebihan, kedudukan, maqam dia. Jadi
bila dapat kawan yang mencari anda, dia cerita lah kawan. Jadi tengah kali kawan ni banyak berlaku lima kawan. Kawan lah, nampak yang ni jumpa, ini lagi, itu dah jadi ini. Balik kita bicara ada kan di melawat yang dia cerita. Jadi apa semua kawan-kawan yang bagus-bagus lah jadi kat dia, jadi orang lain tak bagus, dia bagus. Seolah-olah macam dia tidak dapat satu kedudukan karamah yang boleh betul silap sah. Kerana kita kena fahamkan wali-wali Allah ni dia tidak pernah terlintas di hati dia tentang karamah. Itu dia wali. Sebenar-benar wali itu yang kata awliya, wali-wali ini tuan dan perempuan tidak pernah terlintas di hati mereka untuk mencapai mendapat karamah. Karamah apa tu? Karamah ada dua. Satu dia panggil karamatul hissi. Yang kedua karamatul ma'nawi. Karamatul hissi ini benda yang mencari adat. Kita dapat lihat macam silat negara, macam orang main silat negara, macam jago-jago orang silat negara main kan. Tengok benda ni jadi apa, benda ni jadi apa. Itu antara perkara yang mencari adat. Jadi kita bagi karamatul hissi, kawan adat yang dapat dilihat dengan mata kepala. Ini tidak menjadi idaman, keinginan wali-wali Allah. Rendah. Orang yang tak sampai martabat hamba Allah yang sempurna pun boleh dapat karamah. Jangan keliru dah. Orang biasa baru wajah mula nak sembahyang, mai umur balik yang dua baru mula nak sembahyang, boleh dapat karamah. Jangan keliru. Sebab itu Syekh Muhammad Saman merintis pada tarekat Samaniyah. Dia ketika membimbing anak-anak murid dia kata masalah berzikir, ketika berzikir dalam khidwah, dalam bersunyi-sunyi, kiranya nampak perkara pelik-pelik, jangan diulang. Terjadi perkara pelik-pelik, jangan terjadi. Semua itu adalah ujian lintasan yang boleh jadi Allah sengaja menguji kita, ataupun jadi godaan gangguan syaitan nak menaruh kita supaya kita milik bila kita dah pasal dapat karamah, tak payah zikir dah. Tak payah teruk orang zikir berpuluh-puluh tahun tak dapat karamah. Aku baru 2 minggu dah dapat karamah. Ini antara bagaimana iblis syaitan memperdaya kita. Sebab itu orang yang bergantung kepada karamah. Karamah yang dikendaki, yang dituntut karamatul ma'nawiyah, yaitu karamah di mana kita boleh mengenal Allah dengan ada 2 anasir rohani yang wujud dalam diri kita. Pertama, kita amat takut kepada azab sengsara Allah Subhanahu wa taala. Iqab Allah kita takut. Dia kena ada sifat al-khawfu, takut. Yang kedua, dia kena ada al-raja, harap. 2 sifat ini akan tersolah dalam jiwa seorang hamba Allah yang sampai martabat arifun atau arifin kita sebut. Inilah karamah yang syar'i. Takut. Maka itu Al-Quran sebut innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah kan ulama. Dia tak kata penyakit, dia tak kata sifat lain. Dia sebut yang kata ulama ini mesti takut kepada Allah. Kalau tak takut bukan ulama, budak dalam semua. Dia kena jaga. Tidak apa diumumkan. Jadi pendek kata yang memang takut kepada Allah ini adalah semata-mata orang-orang beriman dan capai ma'rifah yang tinggi. Ma'rifah yang sempurna inilah yang diartikan dengan karamatul ma'nawiyah. Betul kan? Baik. Kemudian dia kata lagi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama 4. Tanda orang yang bergantung
kepada Allah sangat berwajib. Antara tanda tahqiq ma'rifah dengan Allah. Tahqiq makna kita sudah jadi suatu keyakinan yang mendalam, maka tidak akan ada lagi gangguan, tidak ada lagi bimbang. Innama yu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Al-Quran berkata, hanya saja orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, tsumma lam yartabu, kemudian daripada keyakinan yang mendalam, ya, memupuk dalam jiwa satu bagi mereka, tidak ada keraguan. Tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, maka mereka akan berjihad di jalan Allah dengan harta benda, dengan jiwa mereka. Ini Tuhan sebut sekali. Jadi makna kata tingkatan yang keempat inilah yang kita kena cari. Tingkatan yang keempat inilah yang kita kena usaha, sehingga benar-benar kita bergantung langsung kepada Allah. Jangan ada sedikit pun kebimbangan kita, pergantungan kita, sandaran kita kepada Allah. Kalau ada perkenaan itu, barulah jadi keimanan kita sempurna. Bila kita kata kepada Allah, wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud. Tahu itu Tuhan itu yang kata itu sah apa pula tak lagi dah, ya, soal itu baik. Ibnu Ajibah berkata, tanda bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda orang yang bergantung kepada Allah ni, apa dia bergantung? Tawakkal 'ala Allah. Sifat tawakal cukup tinggi, ya. Ialah tidak kurang harapannya ketika berlaku maksiat dan tidak bertambah harapannya ketika berlaku ihsan daripada. Sama ada baik ada hukum yang lahir terjadi berdiri dia, tidak merendahkan dia dengan Allah, tidak menjauhkan daripada Allah. Pada orang yang beriman ini dia ada 4 masa. Orang beriman ini tertakluk pada 4 masa, ya. Bukan masa-masa hidup ni, masa-masa hidup ni masa dunia. Tuhan bagi kita hidup pun nyawa saja. Besok dia ambil balik pasti ada kiamat. Masa-masa yang dituntut oleh orang beriman ini ada 4 mengikut ulama sufi. Yang pertama, masa-masa taat. La ni kita taat, betul? Sekarang ni keadaan sekarang, alhamdulillah, aku ni dalam taat. Boleh buat kerja, boleh buat apa yang Tuhan suruh, boleh tidak apa yang Tuhan letak. Jadi apa dia punya lanjutan, susulan, urutan dia? Istiqamah. Jangan tinggal. Nampak? Berterusan. Tambah kualiti, tambah kuantiti. Lihat, nampak? Nah, ini dia mau yang pertama. Masa-masa taat, istiqamah. Jangan turun, jangan turun, jangan turun, jangan lepas, jangan kalah, jangan alah. Nampak? Terus meningkat. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan, dibaca ayat Allah kepadanya tambah meningkat. Biar kita jadi iman Nabi. Iman Nabi pertama apa? Mudah. Iman malaikat tak ada naik mudah mudah. Nampak? Iman munafik ni tergelap, tak ada apa. Tergelap langsung. Ya. Iman orang-orang yang kata sejati, yang ikhlas, yang murni, yang meningkat. Itu kita kena. Itu yang pertama. Yang kedua, masa-masa maksiat, masa-masa terlibat dengan urusan-urusan kemungkaran, dosa, sayyi'ah dan berbagai-bagai yang kita sebut sebagai tegahan. Bila ada dalam masa itu kita buat apa? Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Dia kena nasuha, bukan tawbah saja. Taubatan nasuha. Taubat tak kuat dah. Taubat tak kuat. Bukan dah.
Seperti yang dilihat pada cerita taubat nasuha ini, Nabi diberi nama putra anak Raja Rom yang merintah daerah Baitul Maqdis Palestina ketika berada dalam penjajahan pemerintahan kerajaan Rom. Anak Raja Rom nama Nasuha. Ini bahasa Rom ke Nasuha ini diabadikan sebagai bahasa Al-Quran. Sebab Quran turun dengan 7 qiraah. Nampak? 7 qiraah. Jadi ada 7 bahasa. Termasuk bahasa yang turun bahasa Rom, Nasuha. Ketika zaman pemerintahan Nasuha ini lahirnya syariat yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud Rasul ketika itu berhasrat nak buka satu tanah, nak buat masjid. Itu Masjidil Aqsa sekarang, masjid itu lah. Bila nak buat masjid, nak tanah Nabi minta dia ajar, jauh. Diminta ajar. Sebab tu kita ni orang Islam ni kena ada daulah. Ada siasat politik saja tak ada daulah, kena jual apa? Dia kena apa? Kena ada negeri, kena ada negara, kena ada tempat berpijak. Kalau tidak nak bina masjid je lah, tak ada orang punya. Nampak tak? Islam ni dia lengkap. Dia kena siasat, dia kena daulah, dia kena politik, dan dia juga kena ada tempat untuk melaksanakan unsur-unsur yang dijayakan oleh kejayaan politik dia sendiri. Maka itu kita dengar bilang karena awal Islam dengan tempat orang bilang dia salah. Dia kena pilih dulu. Baru jadi ya. Allah sebut wa 'alallahu alladziina 'amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil 'ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim. Allah janji kepada kamu orang-orang yang beriman yang beramal saleh, di mana Allah akan wariskan bumi sebagaimana Allah telah wariskan kepada mereka yang sebelum dalam Tuhan kata sendiri. Dalam Al-Nur ada tengok ayat. Dalam Al-Nur ada ayat. Baik, dan masuk tadi. Maka Nabi Daud alaihissalam dijumpa putra Raja Rom Nasuha buat bagi seperti tanah supaya dapat bagi nak buat satu kawasan untuk bina rumah Allah. Dia bilang, kita boleh, aku boleh bagi tanah ni, dia bina syarat, penuhi seluas-luas tanah yang nak buat masjid itu, penuhi di tempat cerita Puteri Mulia. Penuhi tanah itu dengan emas, yang dia kata. Kalau hang mampu buat dulu tu, aku bagi tanah. Itu sama dengan tanah. Nampak? Pohon sak tanah tu. Seluas tanah itu lah dipenuhi dengan emas. Mana ada duit lebih dari Nabi Daud kita dapat. Kalau itu dapat. Kalau bagaimana Malak tu putra Nasuha ni mimpi. Allah beri mimpi dia. Apa dia? Kalau dia bagi tanah untuk buat masjid, apa dia punya timbalan pahala dia dapat dia? Dia dapat tengok pahala yang bakal yang akan dapat. Kiranya kalau tanah yang dia bagi tanah itu kepada Nabi Daud alaihissalam. Di suatu hari dia mencari Nabi Daud sendiri. Jangan kata sebidang apa antara anak semua pada sini pun habis dia. Jadi aku tarik balik apa yang aku kata dia ini. Tak beriman kepada Tuhan kamu dan kamu. Ya, nampak? Jadi Islam adalah Nabi Daud ambil tanah. Jadi dia kata taubat, ada taubat Nasuha. Nampak? Kisah Nasuha lah. Dikaitkan sikit. Kata Wahab bin Munabbih dalam penulisan ialah wallahu a'lam. Baik, kita rujuk balik sekarang. Baik, balik kita kepada yang disebut oleh Musnif tanda berlaku dengan harapan kita yang kedua. Jadi yang ketiga, masa-masa yang ketiga adalah masa-masa senang, mewah dengan dunia.
masa senang dengan kesihatan, keafiatan, dengan puasa, dengan tempat dan sebagainya. Bila dah senang, kita kena buat apa? Orang senang ni kena buat apa? Maka kita tinggi dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuhilah masa-masa senang dengan kesyukuran. Itu masa yang ketiga. Kita mesti terlibat dalam salah satu orang bangsa itu. Dan akhir sekali masa balak susah, kita kena susuli dengan apa? Sabar dan berlindung. Inilah empat masa orang beriman dihadapi. Masa kedua yang kita tak biar. Dunia ni pendek umur, panjang umur kita tak bincang. Orang yang beriman tak bincang umur. Dekat dari umur saja kita tak ada. Setelah potong-potong kek pasang lilin pun tak ada. Tak ada. Pasal kita tak bincang kalau umur pun. Nampak? Ya. Dia nak ambil lah dia punya. Tadi kita dah baca ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Tiap Jumaat kita banyak sunat baca malam Jumaat dan surah Al-Jumu'ah. Nampak? Jadi pendek kata, orang yang beriman kepada Allah dia tak bercampur. Masa prinsip sikat kan masa panjang kan ini kepada Allah. Yang perlunya setiap saat apabila keluar masuk nampak harmoni, aku tidak akan isikan dengan perkara yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang beriman di sikap dia pada perkara yang sia-sia dia akan jauhi. Itu dia. Hadapi empat masalah. Kalau senang syukur, kalau susah sabar. Ya, kalau maksiat cepat taubat. Kalau taat istiqamah dengan tiga beliau. Ya, susah orang. Baik. Lanjut lagi kita. Pembahagian amalan Asy-Syaikh Ibnu Athibbah dalam kitabnya, kitab Iqadul Himam menyebut pembahagian amalan kepada tiga. Yang pertama amalan asy-syari'ah, beribadat atau islah yang zahir. Islah ni makna kita lakukan sebaik-baik kebaikan. Ya, kebaikan, kesempurnaan kepada anggota kita. Islah anggota al-jawarih seperti taubat, takwa dan istiqamah. Ini berdoa, cerita doa. Makna kata zahir ini anggota badan. Anggota badan iaitu dengan menjauhi akan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan ikut perintahnya. Ini yang kita sebut dalam pesanan tiap-tiap kali khatib pesan kalian. Jauhilah perkara yang ditegak, lakukanlah laksanakan perkara yang diperintah. Bertakwalah kepada kita. Pasti khatib pesan dia sunnah dan pesan kepada semua orang. Itu kita sebut sebagai amalan syariah. Yang inilah utusan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi yang mari kepada kita bahawa ajaran ini syari'atul qadimah, syari'atul jadidah. Syari'atul qadimah ini unsur yang dibawa di sini tentang tauhid. Semua manusia, Rasul-Rasul, Nabi-Nabi alaihi wassalam bawa benda yang sama. La nufarriqu baina ahad min rusuli. Kami tidak membeda-beda antara satu rasul lain. Semua rasul yang mari menyeru manusia untuk mentauhid, mengabdikan diri kepada Allah. Ini syariat kan bila-bila tak ada buah. Sebab Tuhan yang satu. Nampak? Ini kita panggil syariatul qadimah. Yang kedua syariatul jadidah, yakni syariat yang baru. Tiap-tiap rasul ada syariat yang sendiri mengikut keadaan zaman, umat, budaya, kehidupan, corak hidup, sikap dan sebagainya. Maka datanglah perintah-perintah Allah bersesuaian dengan masyarakat umat itu sendiri. Nampak? Main kita atau mana kita? Jadi tak sama. Syariat-syariat yang turun-turun daripada Rasul-Rasul ini tak sama. Ada yang dikekal, ada yang dimansuh, ada yang ditambah, ada yang diperelokkan lagi. Contoh macam sembahyang. Sembahyang umat-umat dulu, sembahyang tak ada rukuk. Rukuk tak ada. Bila rukuk tak ada, macam mana ada rakaat? Macam mana nak bilang rakaat? Sebab tu di pas sembahyang tak ada rakaat.
SAW. Orang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum 5 waktu ni kau sembahyang ada mana? Orang tanya ada lagi. Lepas yang baik kemudian Islam tanya, nak tahu ya Rasulullah, sebelum 5 waktu ni macam mana aku sembahyang? Rasulullah kata, aku sembahyang ikut bapa aku Ibrahim, 2 pagi 2 petang. Apa 2 pagi 2 petang? Tak tahu dekat Arab. Dekat tu kan, saya sampai dalam lepas. Yang tu tanya ada apa lagi lah. Dekat tu je lah. 2 pagi 2 petang. Apa 2 pagi 2 petang? Tak tahu. Sebab rukuk tak ada. Farkamu ma'ar raki'in. 2 ayat ini ada rukuk. Sampai Jibril turun kan, mengajak Nabi di sisi Kaabah selama 2 hari 2 malam pun tak ada rukuk lagi. Tapi sembahyang tu ada 4 kali qiyam. Ada 2 kali qiyam. Semua 2 kali qiyam. Tak ada rakaat. Tak ada 3, tak ada 4. Semua 2 qiyam, 2 qiyam, 2 qiyam. Tiap-tiap satu qiyam ada 2 sujud. Tiap-tiap satu qiyam ada 2 sujud. Ini yang berlaku. Apabila Rasulullah hijrah ke Madinah, turun ayat farkamu ma'ar raki'in, baru ditambah rukuk. Bila ada rukuk, baru ada rakaat. Hak 2 menjadi 4, ada 2 jadi 3. Ada kali kekal 2 jadi 2. Sungguh nampak. Ini di antara perubahan yang berlaku dalam syariat Nabi-Nabi yang dipanggil syariatul jadidah. Jadi kemudian yang kedua, dia panggil at-tariqah. Tariqah ini qasad, tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala atau islah yang dhamir, seperti ikhlas, thama'ninah, as-sidq. Dia lebih kepada perkara dalam, lebih lurus kepada iman. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman wa ihtisaban, bukan harap ganjaran, bukan pasal dunia, bukan pasal kesihatan, bukan pasal darah dia, bukan tradisi, bukan. Tapi iman dia adalah tanda kurban, pendekatan kepada Allah. Junjung perintah sebagai abdi, syukur ada nikmat sehat dia bagi berapa bulan kita. Nampak? Antara sehat apa? Sehat boleh makan. Sehat nombor 1 sekali boleh makan. Sehat nombor 2 boleh tidur. Sehat nombor 3 boleh buang discharge. Ya. 3 benda tu boleh jalan sehat. Makan apa-apa boleh letak pada lidah. Sampai nanti boleh nak dia. Nampak? Discharge boleh nak. Discharge pun bagus, tak ada masalah. Jalan tidur kan. Tak ada sangkut, tak ada sangkut sini. Itu sehat dah tu. Nampak? Boleh betul tak? Apa boleh aku semua boleh makan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah kita ambil. Aku tidur letak ke mana lain. Nampak? Kita gaduh boleh tidur. Itu sehat dah tu. Nampak? 1 hari 2 kali boleh buang. Maka tak ada sangkut tak. Nampak? Kecil, sungai kecil, pulau sungai besar, pulau sehat betul. Nampak tak? Boleh dulu tu. Jadi pendek kata, ini pada amalan lagi. Dhamir dalam dhamir ni kita sebut sebagai diri yang tersembunyi, diri yang terdiri. Maka bila kita kadang-kadang kita sebut mai nak marah, mai nak tekan, kita guna bahasa hantu. Dia aku datang begini. Bila elok saya, dia main ramham kau ni. Dia dhamir cakap, bukan lahiriah cakap. Sebab tu Allah cakap dengan kita, Allah guna dhamir cakap dengan kita. Dia nakkan hubungan dalam lebih besar. Nampak tak? Mak bapak cakap dengan anak kita kan yang beliau nampak tak? Bapak cakap anak kata bapak cakap anak. Nampak? Dia lebih besar, lebih dekat, lebih sayang, lebih ambil berat. Nampak? Kalau kita jumpa 2 orang lupa aku di mana penjara apa? Saya
saya kawan lama, dia kabur. Anak murid dengar, dia tak bagi ustaz tu. Apa tu? Dia ni dengan guru lagi nampak itu. Nampak? Dia kena aku sangat baca lah. Dia selalu semua apa. Lagi lebih besar tu. Kita faham dia pun. Paling terapit sangat. Dia dengar hak pun buat rapit. Itu kita sebut dhamir. Tapi ini yang penting tuan-tuan dan puan-puan. Dhamir ni kita ada 6. Dhamir diri ada 6 dia. Yang tuan-tuan puan-puan manusia tak jaga pula. Pertama mungkin dia tak tahu, kebanyakan tak tahu. Fitrah Allah SWT masalah la tabdil khalqillah walakin akhar nas la ya'lamun fitrah. Dengan fitrah itu kami jadikan, tapi kebanyakan manusia tak tahu. Nam anasir pernah disebut di pada awal kuliah dulu. Nam anasir diri ini kena lekat dalam kepala. Pasti kita ada bawa dia. Dan kita perlu menjawab untuk qad aflaha man zakkaha atau qad aflaha man tazakka. Dua ayat itu bunyi dulu. Beruntung berkemenangan bertuah orang yang menyuci dan dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang mencemari dia. Luar itu sahabat kemana mesti cemari kan. Susah duk kering dan susah duk licin dan mana satu orang ni tolong dia. Dia yang susah buat luar ni yang susah berbelah mana ambil sembahyang sudah, ambil sembahyang mandi wajib, mandi sunat Jumaat buat, mandi sunat Jumaat, mandi sunat Jumaat lagi buat Allah. Nampak? Rahsia dia besar, bukan nak jaga kulit. Supaya kulit tadi ini terpelihara daripada hembusan syaitan. Iblis lebih dah tidak jaga sembahyang. Tidak ada sembahyang berapa ekor mempuih dah, kita tak sedap tak? Mempuih telinga, mempuih tubuh. Tak mahu nak dengan bahasa tu. Tidak ada. Main sembahyang Jumaat tau, nak. Kalau tak mandi, kenapa? Tidak. Mandilah, kita kali kok ada pun mandi, nyuruh mandi. Kelebihan mandi. Sebab tu sahabat Nabi tegur. Ya, Umar sedang khutbah. Osman masuk tuai, tak ada sembahyang. Umar tanya dulu, sudah tak kau mandi di rumah ini? Tidak, misalnya soal dulu kejam. Buang tadi, baju waktu buat kita ni mandi dah. Umar tanya ya, Abu Osman, sudahkah mandi? Ya, sebelum ini dia kata tak sempat. Tak sempat, azan sekali dia nak mandi. Sekali itulah azan, sekali itulah nak mimbar, sekali itulah nak baca khutbah. Mana ada dia? Aku pula nak duduk dia. Dia menjaga Zawrah nama tempat. Zawrah tu sekarang ni tuan. Kalau di Madinah tu, sekarang ni duduk dekat dengan Green Palace. Kalau orang sampai ke Madinah ada hotel Green Palace. Dia belah usuk belakang belah kiri. Ya. Itulah Zawrah tempat menjaga dulu. Tempat tu orang menjaga. Pasal Sayyidina Osman menjaga di situ. Nampak? Bila azan nak lari di masjid Nabi, masa tu juga nak khutbah, masa tu juga mana ada agama ini. Maka bila dia jadi Nabi Muhammad, dia jadikan azan tu 2 kali. Sekali azan cepat nak pergi mandi, cepat nak tutup kedai. Sekali azan lagi baru dia baca khutbah, baru lah. Nampak tak? Dia punya karenah cukup tinggi. Tapi 2 kali azan Jumaat dengan 2 kali azan subuh ni tak sama martabatnya. Jumaat boleh buat 2 kali, boleh buat sekali, tengok keadaan. Nampak tak? Kalau masyarakat ramai sangat orang hadir Jumaat tu, elok buat 2 kali. Kalau masjid itu tak ada orang, dua jenis orang, duduk khatir, duduk imam dari di pintu duduk kira. Mana ahli masjid 40, nampak? Cukup dengan sekali aja. Nampak?
subuh dah. Azan subuh sunat 2 kali. Kuat pada 2 kali itu. Ada orang pasal dia kira tidur, semua orang mesti tidur masa tu. Betul tak? Dia. Buat lah kalau orang tak tidur pun seorang dua. Yakin kan? Sah kata tidur, hak sakit pun tidur. Betul tak? Maka tu azan subuh kuat tuntutannya 2 kali. Azan Jumaat ikut keadaan. Kalau masyarakat ramai, keliling itu kota ramai sangat, kita 2 kali azan. Dan di mana sempat buat tutup kedai semua. Kalau ada orang elok sekali. Saya sembahyang sekali di masjid Segari. Nama orang Segari kat Timur. Sembahyang Jumaat ketiga. Dah subuh. Sembahyang saya diberi kepada itu. Kebetulan kita ada kuliah sebelum sehari itu ada kuliah 4 kuliah apa. Hari itu buat kuliah subuh di masjid itu. Ramai orang subuh. Rumahnya orang luar kan. Daripada apa berdoa lah. Kita ingat Jumaat tu berdoa. Saya ni kita saja Ustaz Jumaat ni luar. Jumaat saya mewah. Tak ada siapa. Ada 3 gelar. Nampak tak? Tu khatib, tu bilai dengan nama-nama seorang ustaz. 3 orang. Saya main dengan orang saya 3 orang. 6 orang yang kami ada. Nampak? Kita buat tak ada orang. Memang kena tunggu di sini. Kita kena tunggu orang nak meja. Nampak? Kita nak turun meja. Dan tak ada orang. Nampak? Dekat pukul 3 aku sebenarnya Jumaat. Main tak ada. Tapi dia kata ada. Dekat pukul 3 ada 40 orang. Betul? Ada lah. Gagah-gagah 45-46 orang lah. Tak orang sih. Agak dalam 2 staff. Kita pun tidak semangat. Dia bertuang. Tak mahu pun lakak-lakak. Yang mahu pun yang berkuat tak mahu. Allah Ta'ala. Tak pernah jadi orang yang baik. Kita lihat pada tarekah tadi. Yang kita sebut, kita akan dhamir dalam diri kita antara membuat 6 dhamir kan? Tentang 6 dhamir diri kita yang kita perlu sebut dulu. Cuba kita ingat tadi. Yang pertama kita ambil daripada akal. Bermula daripada akal, turun kepada nafsu, turun kepada hawa, turun kepada syahwat. Nampak tak? Kemudian dia menyelinap ruh, dia naik tu di tengah, mula belok mereka kita panggil hati. Betul tak? Mula daripada akal, turun kepada nafsu 2, turun kepada hawa 3, turun kepada syahwat 4, menjalar kepada ruh, dia naik tu di tengah al-ghiyah. Itu kita panggil hati. 6 anasir rohani yang disebut sebagai dhamir insaniyah. Dhamir inilah yang menyebabkan malaikat semua diperintah suruh sujud. Bukan pasal kita ni, bukan pasal jasad ni ya. Jasad ni malaikat lagi jadi. Tapi dengan kerana 6 dhamir ni tak boleh terang juga mereka tak ngaji dalam ni. Dia tak ngaji bab dalam. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagi kamu ada 2 kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Tahu apa yang kamu amal, tak tahu apa dalam hati kamu. Dia tak tahu ikhlas ke tak? Nampak? Dia tak tanya kita ikhlas ke khusyuk. Dia tahu ini sembahyang cukup boleh. Habis itu kerja mereka. Jadi 6 benda dia tak tahu. Bila dia tanya kepada Allah buat apa ni, makhluk yang kata khalifah ni, Allah kata aku tahu kamu tak tahu apa. Aku nampak tak boleh tapi aku bawa bukti. Nampak tak? 2 bulan saudara perut seorang jumpa. 4 bulan hantar 2 orang. Hantar seorang lagi. 2 bulan hantar seorang, 4 bulan hantar seorang, 2 malaikat. Keluar pada perut hantar lagi 2. Nampak tak? Mati ditunggu di kubur 2 orang. Nampak? Masuk kubur hantar lagi 2. Nampak? Tiap-tiap fasa ada hantar malaikat untuk pastikan inilah makhluk istimewa yang buat. Kerana 6 anasir yang ada pada dia, 6 dhamir yang ada pada diri dia tadi tidak ada pada makhluk yang lain. Kita nak terang tak boleh. Mereka hari ini adalah ulama-ulama kita, antara Imam Ghazali, antara yang banyak meneliti seorang ulama
dunia Islam akan tenggelam dan tahu apa dia tasawuf, apa dia hati, apa dia akal, apa dia nurani, apa dia nafsu, apa dia hawa. Tapi Al-Quran sudah sebut semua Al-Quran sebut. Ya, mana kita berdoa di antara peranan yang penting bila kita tarekah, dia berkaitan dengan benda itu. Sebab itu kita kena menjadi tarekah. Apa dia? Mengenal dulu usul-usul tarekah. Sehingga ulama mengatakan sembahyang syariah boleh naik jadi tarekah. Bagaimana sembahyang syariah boleh naik jadi tarekah? Sembahyang menjadi tarekah dari ini, sembahyang itu boleh mempengaruhi dia. Seperti kata Allah, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nampak tak? Sebenarnya sembahyang itu boleh mencegah daripada fahsya dan munkar. Selama mana sembahyang yang kita buat itu tak boleh cegah kita, yuk syariat tentu dekat kita tarekah. Tak sampai tarekah lagi. Nampak tak? Orang ni tak ada tarekah. Tak ada tarekah. Pasal apa tarekah? Karena dia tidak langsung mengambil kira, mengambil berat tentang urusan-urusan dalam. Maka itu yang luar kita ambil tahu halal haram, sah kata luar kan. Tapi hal dalam ni kita kira. Nah, kita tak kira. Macam mana nak bentuk hati, bagaimana nak cuci hati, bagaimana untuk menggilatkan hati, bagaimana untuk mensuburkan hati, kita tak kira. Hawa kita biar dia mengajari, dia paksa, dia gagal, dia kelah. Nafsu kita biar dia kontrol kita. Nampak ya? Dia menjadi nak masuk dalam dalam hati kita. Dia pergi kacau akal kita. Dia pergi kacau syahwat kita. Nampak? Maka akhirnya kita sentiasa terdedah dalam benda-benda fasik. Ini yang dikendaki dengan tarekah. Maka dia kata qasad tujuan kepada Allah itu kena betul. Dengan akal-akal lain islah yang zahir. Maknanya yang zahir sahaja ikhlas. Tamak ni dia tekak. Sampai lalu pada pun dia duduk-duduk lah. Tak ada orang kata tak ada panik, tak ada tuju, tak ada lekah. Nampak? Ini dia pakai lekah sembahyang tak boleh. Dah malas dia wabah ni di sana. Mengaji tak boleh, sembahyang tak boleh. Nampak? Nak buat kerja ibadat tak boleh. Ni dua wabah. Dia sendiri kata ada orang. Ini orang yang kata tadi ini tidak ada tamak-ninah. Ya. Tamak-ninah ni dia mesti sentiasa terima. Mai kok mana pun aku dengan Allah tak akan kok. Aku dengan Allah tak orang. Nampak? Ya. Jadi macam mana pun aku tetap dengan perintah-perintah Allah, tak akan surut, tak akan luput dan tak akan diabai cuai begitu. Hang sakit ke, hang tak sakit ke, hang senang, hang susah, dia macam tu pun. Kita kadang-kadang susah bawa pergi masjid lah. Imam main nasi 20 murid dalam baca Yasin. Baru nampak nasi dia. Itu bilang ya Allah, apa baca di pasal, baru main jumpa Muslim Arya, baru main jumpa Kursia. Nampak lah, ini sudah buat doa selamat sikit. Menjaga apa nak jadi baru dia tahu. Bila dia mewah, lalu mesti pulang. Punya jenis itu tu imam tak kena. Orang kena ini kata imam, dia buat tak? Orang kena ini kata imam. Jenis bunyi yang boleh. Maka tu Allah berkumpul ke orang macam ni. Maka tu dia kata amal tarekah ni kita kena ada perisian. Perisian jangan biar ya, kita punya CD di dalam dada biar dia terisi, pakai TV di dalam yang punya CD ya. Kemudian yang ketiga, amalan haqiqah. Haqiqah ni muraqabah, musyahadah, ma'rifah. Dia akan dua, muraqabah, musyahadah. Orang yang haqiqah ni, amalan haqiqah, macam kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa innahu tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Kamu beramal ibadah seolah-olah macam kamu terima Allah. Memang kamu tak terima ya.
kita panggil muraqabah. Nampak tak? Di mana cowok ada, dia tahu dia sedang diawasi, sedang diawasi. Tak sunyi jiwa dia mereka sekarang Tuhan dia tengok dia nak buat saya. Nampak tak? Tuhan berhati. Aku di mana? Bila Tuhan berhati ada apa? Sifat mula-mula kita sifat apa? Sifat malu. Nampak tak? Bila sedap kata Allah berhati ini, mula-mula sekali sifatnya akan menjelma dan diwala sifat malu. Sebab itu Nabi-Nabi kita itu ada sampai Nabi Muhammad. Pesanan mula berumat, kalau kamu tak malu buat apa kamu suka? Nampak? Semua Nabi Muhammad. Kalau kamu tak malu, buatlah apa kamu suka? Nampak? Kalau kamu malu, itu kamu tahu ada lagi orang tadi. Takkan buat suka hati. Betul tak? Ini kita nak faham tentang itu yang pertama. Kedua dia perlu musyahadah. Musyahadah ni syuhud dengan hati, nampak, lihat mata hati kita cerah. Yang apa kita tengok keliling kita tadi yang berlaku semuanya hanya semata-mata satu perbuatan Allah Ta'ala. Sehingga diri kita sendiri pun tidak sunyi daripada perbuatan Allah SWT. Itu tidak panggil musyahadah. Asyuhud bil kasrah, al-syuhud bil kasrah fil wahdah, lihat yang begitu banyak semua dalam satu. Itu kita panggil musyahadah, bentuk hati. Ini semua di antara amalan-amalan batinan yang kita kena buat. Kita kena lakukan riyadhah hati dia. Ya, latihan-latihan batin kita buat. Kalau kita tak buat latihan batin, tak mengaji dia tidak. Mengaji habis sampai cukup badirah, kita mencari dan buat. Nampak? Dia tu betul juga berbuat tu. Nampak? Ya. Pasal apa tak buat latihan batin tak buat. Zikir tak ada. Puasa sunat tak ada, sedekah tak ada, nampak tak? Khilwah tak ada, uzlah tak ada. Ini amalan-amalan batin. Uzlah, orang-orang yang tidak beri faedah kepada akhirat bukan kawan kita. Orang-orang yang tidak beri manfaat kepada akhirat kita, agama kita itu bukan kawan kita. Nampak? Apa itu? Nampak? Tak ada business talk ni tak ada. Orang kita tak bisnes talk, nampak? Kalau nak cakap dengan dia, nasihat. Ad-dinun nasihat. Kepada siapa? Ila Allah wa Rasul wal kitab walil mu'minin. Tengok ada dia apa. Nasihat mesti hubung kait. Pertama mesti nasihat ada kait dengan Allah. Kalau tak kena guna dengan Allah, mesti ada Rasul. Tidak. Nak cakap ustaz apa-apa, tak ada bisnes talk. Dan dia buat apa? Cakap ni dia ada saham-saham semua. Nampak? Buang masa untuk cakap ni. Nampak? Bila memang masa nak makan-makan boleh cari orang dunia. Cari ini orang ini bukan. Ini ada saham, ini koperasi, ini apa. Nampak? Makan untuk orang siapa tadi duduk dia apa. Dan duduk tak baik. Duduk kena tanya, duduk kena apa, duduk kena nasihat. Bayar apa? Nampak tak? Cuba tengok. Betul tak? Inilah gelombang senario sekarang. Dia boleh duduk lagi lah. Nampak tak? Ini pendek kata yang kita ambil orang sebagai musyahadah. Baik. Kalau ada gabungan antara muraqabah dan musyahadah, maka itulah disebut sebagai al-ma'rifah. Bukan susah nak faham. Pengertian ini sama juga dengan amalan Islam, amalan iman, amalan ihsan. Sama dengan amal ibadah, amal ubudiyah, amal ibadah. Sama dengan amal bidayah, amal wasat dan amal nihayah. Sama, tiga-tiga. Selain ia, letak asalnya Islam, iman, ihsan, satu tingkat. Nak faham dia? Sama juga dengan ibadah, ubudiyah, ibadah, amal ubudiyah dan amal ubadah. Ditulis ibadah yang beramal ubadah. Saya tak tahu siapa cerita itu bagaimana kita mengatakan ya. Bila itu silap kita bagaimana ya. Dia masuk dalam ubadah atau ubudah. Dia masuk dalam pertama kita bisa baca ni sebelum kita lihat ni ada jawab ajibah ni kita tengoklah di konteks Arab dia tulis di sini
ibadah, ubudiyah, ubudah. Tiga. Tapi di sini ditulis ibadah, kabar. Kita boleh tulis sikit. Tambah ubudah mengikut dalam kitab Al-Ajibah. Kalau ibadah juga ulang dalam arti amal ibadah, ubudiyah amal ibadah. Mana arti? Betul. Nah, apa tu nak apa tu kan? Ya. Apa jadi kita pun kena tahu ya. Dia kena sadar lagi semua. Baru boleh belajar kita ni. Jangan tu foto kayak tu ajar orang satu persen. Ni 3 benda ni kan? Ya. Kita jumpa Dr. Zulkifli Bakri boleh nampak ya. Kita ceritakan dia dekat nak. Ya. Boleh nampak betul ya. Kita ceritakan dekat dekat. Tengok dalam kitab Ibnu Ajibah dia tulis apa? Amal pertama amal ibadah. Kedua itu kata Islam. Amal ibadah ni Islam. Peringkat Islam amal ibadah. Contohnya qalatil a'rab wa amanna kull lam tu'min walakin qulu aslamna. Al-Quran sebut. Nampak ya? Kata orang-orang Arab orang Arab ni Badawi Nabi. Dia berkata amanna kull lam tu'minu, katakan Allah kata Nabi SAW katakan apa? Kull lam tu'minu, kamu belum beriman. Qulu aslamna, katakan kami Islam. Artinya nak lahirkan tanda iman dan Islam itulah yang akan mewarnakan jiwa yang iman tadi. Kalau tak ada amal ibadah, Nabi kata iman apa? Orang tak ada sembahyang, tak ada iman. Tak puasa, tak ada iman. Nah, tak buat kerja ibadah, tak ada iman. Itu sahih. Sebab Imam Hanafi kata iman itu yang paling penting. Islam itu iman, amal itu iman. Hanafi begitulah. Imam Hanafi. Nampak ya? Syafi'i dia kata nampak dia sembahyang sudah. Nampak dia tak sembahyang tu dia mengucap qabiah, tahu kata dia ni tak qabiah dikubur orang Islam. Nampak Hanafi dah mahu. Hanafi kalau dia tak sembahyang sah, dia tak ada iman. Tapi pipuang dia mana nampak. Dia ini betul. Kacau lah. Hambali kata qabiah tu dia orang buat. Syafi'i iman begitu. Dia kata boleh mengucap, kita tahu dia mengucap lagi-lagi selama mana orang sahih saksi kata dia ni belum buat apa-apa perkara murtad. Nampak? Mandi kita nak bersembahyang, kita sembahyang mayat dia kapan mandi kita sembahyang kita tahu apa. Tapi dia orang yang mulut kan. Dia nak ikut sebelah orang sembahyang. Bicara yang tu orang tak sembahyang. Podal kalau begitu. Dia orang masuk tak ada jumpa dia pulang balik. Dia mau itu, dia mau itu lah. Ini kata Imam Syafi'i. Kelas dua lah tu pun. Kedua amal ubudiyah. Amal ubudiyah ni artinya amalan yang disertakan dengan redha, yang disertakan dengan khauf takut, yang disertakan dengan syukur. Itu amal ubudiyah. Pasal apa kita sembahyang? Nak zahirkan kesyukuran. Anishkur li wali-walidai. Al-Quran kata hendaklah kamu syukur kepada aku dan kedua-dua bapa. Syukur kepada aku itu maknanya sembahyang. Jadi ayat ini menunjuk kepada sembahyang. Jadi kalau orang tak sembahyang dia tidak ada syukur kepada Allah. Bila ada sembahyang dia kena syukur kepada Allah. Jadi dia kata ubudiyah itu artinya apa? Lahirkan sifat kesyukuran. Macam Nabi kata aku sembahyang walaupun bengkak kaki tapi aku ni nak jadi hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Yang ketiga amal ubudah. Ubudah ni amalan yang kita buat itu semata-mata kerana dianugerahkan oleh Allah taufik dan hidayah. Inayah boleh beramal. Kalau Allah tak bagi yang kita tak boleh buat. Dan kita tak akan mudah kita katakan buat. Nampak tak? Kita akan rasa tengok kalau Allah tak zerah aku tak boleh bagi, tak boleh berdiri, tak boleh sujud, tak boleh sembah. Nampak? Ini semua anugerah yang cukup mahal daripada Allah. Lagi akan bertambah-tambah lagi lah sifat pasrah taslimnya. Wa ana minal muslimin, mengaku dapat kita mengaku dia. Itu kata amal ubudah. Baik. Jadi kata ini disebut juga sebagai amal bidayah. Macam mana kita nak faham amal bidayah ni? Bidayah ni tahap permulaan.
tingkatan awalan. Maupun dia kata elementary stage. Tingkatan awal. Tak pergi ke mana lagi. Tak pergi ke mana lagi. Dia baru tatih ada. Maka ibtidaiyah, maka awalan itu kita panggil orang amalan bidayah. Jadi orang yang sembahyang awalan buat saja, tak tahu bahasa dalam tasawuf, tak ada tarekah, tak ada. Betul lah kata senang kan. Sembahyang buat amal ibadah, tapi tauhid tak ada, apa nama, tasawuf tak ada, tarekah tak ada. Nampak tak? Dah buat sudah. Asal buat sudah, jangan tak buat bagi ada sudah. Terima tak terima, nak kerja kita. Itu bidayah tu. Itu langkah bidayah. Langkah itu tak mau. Dia kena lonjak. Langkah yang kedua, langkah al-wasat. Wasatiyah. Wasatiyah ni wasat langkah pertengahan. Langkah pertengahan. Pertengahan ni, maknanya kata dia sampai kepada peringkat pertengahan yang mana dia ada hubungan dengan kaitan. Ada rasa sembahyang itu khusyuk. Ada rasa sujud, rukuk itu. Besaran Allah ada rasa. Itu kita panggil tahap wasatiyah. Yang ketiga dia panggil tahap nihayah. Tak ada lebih pada itu lagi lah. Nihayah ini yang tertinggi, maupun dia kata advanced stage. Cukup tadi dia kata. Kalau dah ada betul, barulah akan ada kesempurnaan. Jadi hari ini kita kena bawa upgrade kita amal ibadah, iman kita, ketakwaan kita, roh kita sampai kepada peringkat an-nihayah. Jangan duduk dalam bidayah saja, jangan duduk dalam wasatah saja, ya. Kena masuk kepada gelanggang nihayah. Inilah antara yang menjadi amalan-amalan dalam tarekat Islam. Nak cepat sampai tahap ni, dia kena dari seorang guru yang mursyid. Dari seorang guru yang mursyid yang boleh bimbing kita dalam satu jangka masa 40 hari. Tidak lebih 40 hari. Dalam sepanjang hayat kita 40 hari. Inilah amalan mereka yang wujud dalam Islam. Nampak? Ya? Semua hidup dalam hayatan kita dibimbing seorang guru mursyid. Dia scan dia. Guru mursyid ni dia boleh tengok kita daripada mata hati dia sendiri. Dia panggil firasatil mu'min. Firasat orang beriman. Dia tengok kita dengan melalui firasat dia. Kamar dan celah kita, terbaiknya sombong kita, terbaiknya hasad tinggi kita, dia nampak. Bila dia nampak penyakit ini, dia akan rawat kita. Dia akan bagi ubat yang mahal-mahal. Ubat dia bukan tablet lah, tapi dia masuk dalam tablet ilahiyah namanya. Iaitu dengan diberikan kita amalan-amalan zikir. Zikir itu pula dia kena ikut perjalanan syarah itu pula. Jadi kita berzikir selalu ni tak ada apa-apa. Dia habis dengan dia oleh para negara kita. Bunyi dengan membuka kita. Bau pula kami yang tidak. Nampak tukar tiga speed. Suatu yang tiga speed kita tahu lah. Nampak? Kata dia beri 3 waktu lah yang tu 100, 200, 300 boleh tu. Ni 100 bila dimurah. Nampak? Kalau kita masuk balik nampak? Pasal buat tak ada. Kita buat pakai ikut ya. Nampak? Nampak? Dia nak tak buat orang suruh buat kan? Ada mati lu buat tahlil. Nampak? Sebenarnya dia bukan majlis tahlil untuk arwah. Bukan. Kita yang buka jadi tahlil arwah. Nampak? Ya? Tahlil tu betul dah. Majlis tahlil tu betul dah. Itulah majlis tarekah namanya. Amalan tarekah ni betul dah. Seorang guru mursyid khalifah akan bimbing. Nampak? Seminggu sekali dia buat. Dia panggil majlis tawajuh. Bila majlis tawajuh, dalam semua tarekah ada majlis tawajuh. Dia akan bawa zikir ni.
Nampak? Bawa zikir ni. Qul Allahu ahad 25 kali. 25. Qul Allahu 25. Nampak? Bawa mari Qul Allahu dalam Falaq An-Nas, kemudian bawa Fatihah. Sebelum tu dibawa surah Yasin. Baca Yasin. Habis Yasin, Qul Allahu 25. Kemudian Al-Falaq An-Nas, kemudian balik kepada Fatihah. Kemudian Alif Lam, kemudian masuk ayat kursi. Nampak? Ayat kursi masuk pula pada Iqra Hafidin ayat 256, 257. Kemudian ayat 284, 286, 284, 285, 286 orang itu. Ayat. Kemudian baru masuk Asmaul Husna. Habis Asmaul Husna baru salawat tadi. Habis salawat tadi istighfar sampai tadi. Lepas apa sampai tadi baru afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia bawa awal surah Ar-Ra'd ayat 1 sampai ayat 11 daripada surah Ar-Ra'd. Kemudian bawa tahlil la ilaha illallah 3 kali. Nampak? Kemudian tu bawa doa. Doa ni kena masuk doa keselamatan, doa keimanan, doa ketakwaan yang dulu. Ujung saja. Barulah ya Allah sampaikan Allah ma'usli. Nampak? Sawa wa qara'nahu min al-Quran al-'azim. Baru sampaikan Allah ila ruhi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru itu Tuhan bagi majlis muslimin, khulafa ar-rasyidin, kemudian malaikatul muqarrabin al-karubiyyin. Nampak? Baru semua ahli al-ma'ala wa syubaib wal baqi'. Sebut. Baru naik ke hujung, baru ada sikit dah hujung ya Allah. Baru sampai kepada arwah-arwah ini kami. Dengan kerana mereka kami boleh ada, kami boleh baca Allah itu apa? Kalau bukan dengan kerana mereka, mana kami nak ada hari ini? Baru boleh, tidak, budak-budak dia Allah. Dia dapat nasi buku ya. Itu orang panggil saya buat tali tadi. Jamaah kan, kalau orang panggil saya tadi. Nanti kena buat tu. Ya. Sekali tak panggil dah. Sebab saya beramal begitu. Saya mengaji macam tu. Kami dapat bimbingan kita bertubuh macam tu. Nampak tak? Ya. Bukan buat. Ada lagi satu. Pencet mana? Buat tali pendek-pendek tu lah. Ada tali pendek lah. Ini apa contoh? Ini nampak lah. Yang ni kita buat tiap-tiap minggu buat tau. Kenyang arwah kita dalam kubur. Kalau kita buat kenyang atau nenek kita dalam kubur, ketua hari kita semua kuat. Sekejap nak kita keluar. InsyaAllah kita bersambung sikit lagi. Sekali dia bawa habis bab ni lah. Bab ni tak boleh habis dan perbuatan amalan kita akan baca sekali lagi pada sikit kuliah kita sampai nombor 11 nombor 7 9, 10, 11 sampai 11 baru habis. Kemudian 3 flat masuk hikmah yang kedua. Jadi bila dia kata perbuatan amalan akan kita baca untuk sekali lagi. Belum tanya ada untuk perbuatan amalan. Aku lupa bihada sallallahu alaihi wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala ma'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa lana innaka bikulli hasanah wa akhirul hasanah wa 'ala al-nar wa tahqqiqil hidayah. Assalamualaikum